Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari mengenali kami berlima, iaitu Syahmi, Amirul, Aimi, Fatihah dan Azmina. Kali ini kami akan menceritakan tentang biografi dan metodologi Imam Ibnu Katsir. Pertama sekali, nama sebenar Ibnu Katsir ialah Ismail bin Umar bin Katsir, dan beliau dilahirkan di sebuah kampung di Busra, di Syam pada tahun 700 Hijrah. Beliau wafat di Damsyik pada bulan Sya'ban pada tahun 774 Hijrah. Ayahnya iaitu Abu Hafs Umar, seorang ulama di Busra dan juga merupakan seorang imam di kampungnya. Seterusnya, beliau menuntut ilmu di Damsyik, menghafaz Al-Quran ketika masih kecil, dan beliau juga kemudian mempelajari ilmu dengan ulama-ulama besar pada zamannya. Akhir sekali, beliau juga mempelajari ilmu serta kitab fiqh, hadis, tafsir, sejarah dan bahasa, serta cemerlang dalam bidangnya. Kemudian, apa dia sifat peribadi Ibnu Katsir? Di sini kami sertakan 3 sifat peribadi beliau. Yang pertama, mencintai ilmu, di mana beliau mengembara sehingga ke Mesir dan beberapa buah negara yang lain untuk menuntut ilmu. Yang kedua, menguasai banyak ilmu. Beliau menguasai ilmu tafsir, ilmu hadis, fiqh dan juga sejarah. Dan yang terakhir, memori yang kuat, di mana beliau diakui oleh anak muridnya, iaitu Al-Hafiz Shihabuddin. Seterusnya ialah karya-karya Ibnu Katsir. Baiklah, terdapat 4 karya-karya Ibnu Katsir. Yang pertama ialah sejarah. Al-Bidayah wa Al-Nihayah adalah karya monumentalnya dan menjadi kitab rujukan primer dalam kajian sejarah Islam. Karya yang kedua ialah fiqh. Karya fiqh Ibnu Katsir tidak dapat diselesaikan kerana beliau berencana untuk membuat sebuah kitab fiqh yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga ialah hadis. Terdapat 3 karya berdasarkan hadis. Yang pertama ialah kitab Jami' Al-Masanid wa Al-Sunan. Yang kedua, Al-Kutub Al-Sittah. Yang ketiga, Al-Ta'milah fi Ma'rifat Al-Siqat wa Al-Du'afa wa Al-Mujahal Al-Hadis. Dan karya yang terakhir ialah tafsir. Ibnu Katsir menulis kitab tafsir 30 juz yang bertajuk Tafsir Al-Quran Al-Azim atau disebut sebagai Tafsir Ibnu Katsir. Berikutnya, Tafsir Ibnu Katsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang paling terkenal dan lebih dekat dengan Tafsir Al-Tabari. Tafsir ini termasuk Tafsir Bil-Ma'sur. Yang kedua, tafsir ini ditulis dalam gaya yang sama dengan tafsir Ibnu Jarir Al-Tabari. Yang ketiga, tafsir ini dikenali juga dengan tafsir Al-Quran Al-Azim. Dan yang terakhir, tafsir Ibnu Katsir juga merupakan sebaik-baiknya tafsir Bil-Ma'sur yang mengumpulkan Al-Quran dengan Al-Quran, hadis dengan hadis yang ada kodifikasi beserta sanadnya. Baiklah, marilah kita beralih pula kepada kesan tafsir Ibnu Katsir kepada agama Islam. Kesannya yang pertama ialah
memberi sumbangan dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan lain-lain kepada dunia Islam pada ketika itu. Yang kedua pula adalah memberi tafsiran secara jelas dan teliti mengenai cerita Israiliyat yang tertolak atau mungkar yang banyak disebut dalam tafsir Ibn Ma'sur yang lain kepada umat Islam. Yang ketiga pula adalah kaedah penulisannya yang sahih dan tepat menjadikan tafsir Ibn Katsir sebagai rujukan mufasir setelahnya serta telah dicetak dan disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Seterusnya ialah metodologi atau kaedah penafsiran Ibn Katsir. Terdapat 5 kaedah penafsiran Ibn Katsir. Mari kita lihat kaedah-kaedahnya. Yang pertama ialah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yakni menjelaskan secara lebih terperinci dengan ayat Al-Quran yang lain. Yang kedua, melalui sunnah, yakni menggunakan sunnah ataupun hadis sebagai penjelasan untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Yang ketiga pula ialah merujuk para sahabat dan tabi'in, yakni dengan mengambil daripada tafsir yang maksurah seperti tafsir At-Tabari, Ibn Munzir, Khulafa Ar-Rashidin dan Abu Aliyah. Yang keempat pula adalah tafsir Al-Quran dengan bahasa, yakni menafsirkan ayat Al-Quran dengan berpandukan qawaid lughah al-Arabiyyah. Dan akhir sekali adalah mengeluarkan hukum daripada ayat dengan menggunakan kaedah tafsir Al-Asari An-Nazari hingga ke akhirnya serta arah kepada pemikiran dan berserta pandangannya. Sekian sahaja daripada kami. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.